'Cause this is my legacy. Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang ketiga daripada ayat yang ke-7 hingga ayat ke-12 dan saya akan bacakan daripada AVB Alkitab versi Borneo. Yesus beredar ke laut bersama murid-muridnya. Ramai orang Galilea datang kepadanya. Ada yang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang sungai Yordan dan sekitar Tirus dan Sidon. Mereka datang berduyun-duyun kerana mendengar segala yang telah dilakukannya. Begitu ramainya orang sehingga Yesus menyuruh muridnya menyediakan perahu untuknya supaya dia tidak terhimpit. Ramai orang telah disembuhkannya. Oleh itu, orang sakit berebut-rebut hendak menyentuhnya. Apabila orang yang dirasuk roh-roh jahat melihatnya, mereka sujud di hadapannya lalu berseru, "Engkau anak Allah." Yesus melarang keras mereka mengatakan, "Siapa dia?" Daripada petikan yang kita baru baca tadi, saya memperhatikan ada 4 perkara yang kita boleh belajar daripada Yesus tentang prinsip-prinsip pelayanan yang pada masa sekarang yang saya melihat yang kita kurang. Dan mungkin ada juga kelemahan yang daripada saya yang saya tidak melihat bagaimana Yesus melakukan pelayanan. Dan ini ialah 4 poin yang bagi kamu yang melayani harus perhatikan dalam kehidupan kamu, dalam pelayanan kamu. Dan bagi kamu juga mungkin belum lagi mengenal Yesus Kristus, kamu melihat bagaimanakah ciri-ciri Yesus yang orang Kristian sembah dan kita memanggil dia sebagai Tuhan. Mari saya kongsikan kepada kita 4 perkara ataupun 4 prinsip-prinsip pelayanan menurut Yesus. Yang pertama ialah Yesus bijaksana memilih isu. Dan kalau kita perhatikan daripada Markus bab yang kedua hinggalah bab yang ketiga daripada ayat ke-6, Yesus ada isu dengan orang Farisi dan orang Farisi makin lama makin marah dengan Yesus sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Dan apabila kita bacakan daripada ayat yang ke-7, Yesus beredar ke laut bersama murid-muridnya, kita perhatikan bahwa Yesus sebelum ini Yesus berada di Sauma'ah ataupun di rumah ibadat. Tapi selepas itu Yesus beredar. Ini bukan kerana Yesus takut, tetapi kalau kita melihat daripada Injil Matius, Lukas dan terutama sekali daripada Injil Yohanes, kita mendapati bahawa Yesus melakukan perkara ataupun melakukan pelayanannya menurut masa yang dia sudah peruntukkan. Ini bukan masanya untuk Yesus mati di tangan orang Farisi. Jadi Yesus beredar bukan kerana dia takut, tetapi kerana itu belum masanya lagi. Dan di sini kita perhatikan daripada ayat yang ke-6, ya, daripada study kita daripada video yang sebelumnya, kita melihat apabila Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangan, Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Lihat respon orang-orang Farisi. Orang Farisi keluar dari situ lalu segera berpakat dengan beberapa anggota golongan Herodes untuk membunuh Yesus. Kenapa? Kerana bagi mereka Yesus melanggar hari Sabat. Tetapi sebenarnya Yesus tidak melanggar hari Sabat. Itu saya sudah jelaskan daripada video-video yang seterusnya. Dan kenapa saya katakan Yesus bijaksana dalam memilih isu? Ya, kita melihat bahawa isu hari Sabat itu sangat-sangat penting. Tetapi Yesus tidak kekal untuk berdebat dengan orang Farisi tentang hari Sabat dan dia meninggalkan ataupun beredar daripada tempat itu kerana itu belum lagi masa dia untuk mati. Tetapi di sini kita melihat Yesus sangat-sangat bijaksana. Dia memilih isu, apakah isu yang dia akan debatkan dan bagaimana dia akan berhenti dan di mana dia berhenti. Ada limit dia. Dan saya melihat bagi Yesus Sabat itu penting tetapi tidak lebih penting daripada salibnya. Dan oleh itu kita melihat bahawa ya, Yesus tidak perlu menang dalam debat hari Sabat. Walaupun kalau kita mengkaji Yesus menang dalam perdebatan ini, tetapi Yesus melihat bahawa salibnya lebih penting lagi daripada isu Sabat. Isu Sabat memang penting, tapi kalau dibandingkan dengan salibnya lebih penting. Dan itulah tujuan Yesus datang ke bumi. Dan di sini kita melihat Yesus bijaksana dalam memilih isu. Ada orang pada masa sekarang dalam pelayanan kadang-kadang terlampau banyak berbicara tentang LGBT contohnya, ataupun tentang isu-isu cinta ataupun isu-isu yang lain, memang isu-isu politik dan sebagainya. Itu ialah isu yang semasa pada masa sekarang dan itu saya tidak katakan tidak penting, tetapi kadang-kadang kita memperbesar-besarkan isu topik itu sehingga kita melupakan bahawa mesej utama sebagai pelayanan ialah untuk menerangkan siapakah Yesus itu supaya orang mengenal Yesus ya melalui
Perbincangan kita tentang siapa Yesus itu, mungkin kita akan menyentuh tentang isu cinta, LGBT dan sebagainya, tapi itu bukan fokus utama kita. Begitu juga dalam pelayanan Yesus, Yesus bijaksana dalam memilih isu. Yesus ada menyentuh pasal perkahwinan, tapi itu bukan isu yang utama yang Yesus sampaikan. Yesus ada menyentuh isu pasal hari Sabat, tapi itu bukan perkara yang Yesus ingin terus-terus untuk menang dan sebagainya. Yesus memilih isu secara bijaksana. Begitu juga dengan pelayanan kita. Kadang-kadang kita terlampau tertumpu kepada satu isu yang kalau dibandingkan dengan kebenaran tentang Yesus Kristus, ianya dilihat sebagai isu yang sangat remeh-temeh. Dan di sini kita melihat Yesus beredar dari sana bukan kerana dia takut untuk berdebat dengan orang Farisi, tetapi Yesus bijak memilih isu. Dan seperti apa saya jelaskan, sebab masanya belum tiba lagi. Itu poin yang pertama, agak panjang kan poin yang pertama. Poin yang kedua ialah jangan mencari populariti. Kita melihat ramai orang pergi berjumpa dengan Yesus. Kalau kita lihat, saya kongsikan peta ini, okey. Ini peta dia, dan kamu lihat orang daripada Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang sungai Yordan dan sekitar Tirus dan Sidon, semuanya ingin mendapatkan dan ingin melihat Yesus. Dan pada masa ini, kalau Yesus orang yang suka mengambil kesempatan, Yesus boleh mengambil populariti ini untuk menjadikan diri dia lebih popular lagi. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab ini, Yesus menyuruh para muridnya untuk menjadikan perahu untuknya supaya dia tidak terhimpit. Dan lambat laun nanti kita melihat bahawa mereka pergi naik ke bukit dan mereka pergi ke seberang, seolah-olah Yesus melarikan diri daripada orang ramai. Kenapa? Kenapa bagi Yesus pelayanan dia ialah bukan untuk mencari populariti. Dan pada masa sekarang kita melihat kadang-kadang pekubah yang hebat, dan kadang-kadang kita popular sedikit terus sombong, popular sedikit kita terus hilang tujuan dalam pelayanan kita. Dan dalam pelayanan memang ada orang akan menjadi popular, tetapi jangan kita mengejar populariti hingga kan kita mengatakan sesuatu perkara yang bodoh yang kita katakan supaya orang berminat dengan kita. Tak perlu. Dalam pelayanan kita tidak perlu mencari populariti. Kalau kita menjadi populariti disebabkan hal pelayanan, jadi terpulanglah, tetapi kita jangan mengejar-kejar populariti. Itu yang Yesus tidak lakukan. Dan yang ketiga, Yesus melakukan kerja penyembuhan. Lihat di sini, ramai dalam ayat yang ke-10. Ramai orang telah disembuhkannya. Apabila orang datang kepada Yesus, walaupun Yesus cuba melarikan diri, cuba mengelak daripada mereka, Yesus juga tetap menyembuh mereka. Dan juga ada orang cuba menyentuh Yesus, sebab pada pandangan mereka, kalau mereka boleh menyentuh Yesus, mereka juga boleh disembuhkan. Tetapi kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus, kerja penyembuhan itu sangat-sangat penting. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita tidak boleh menyembuhkan orang secara miracle, orang yang sakit dan sebagainya, tetapi mungkin kita diberi kurnia untuk menyembuhkan. Tetapi kebanyakan kita banyak lagi perkara hal lain, iaitu kerja penyembuhan dalam pelayanan kita. Bukan hanya dari segi fizikal, bukan hanya dari segi rohani, tetapi fizikal juga, dan juga emosi, dan juga untuk pengetahuan orang. Itu juga dikatakan penyembuhan. Dan dalam pelayanan Yesus melakukan penyembuhan, miracle, tetapi kita juga melakukan kerja penyembuhan dari segi secara tidak langsung dalam pelayanan kita. Dan yang keempat yang saya perhatikan, saya melihat bahawa satu prinsip yang sangat penting, iaitu kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kalau kita lihat, apabila orang datang kepada Yesus, walaupun bagi Yesus itu Yesus tidak mahu popular, tetapi apabila orang datang kepada dia menyembuhkan juga. Kita tidak diberitahu sama ada orang itu ada iman ataupun tidak kepada Yesus, tapi Yesus menyembuhkan juga. Dan ini membuktikan kepada kita bahawa Yesus mengasihi orang. Dan itu sangat-sangat ketara apabila kita membaca Injil. Dan bukan hanya kasih, tetapi Yesus juga mementingkan kebenaran. Begini, apabila orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat datang bersujud di hadapan Yesus dan mereka mengata, engkau ialah anak Allah, you are the son of God. Dan Yesus, dalam ayat ke-12, Yesus melarang keras mereka mengatakan siapa dia. Kenapa Yesus melarang mereka untuk mengatakan siapa dia yang sebenar? Sedangkan Yesus ialah anak Allah. Tetapi di sini kita perhatikan bahawa saya sudah terangkan banyak lagi dalam bab yang pertama saya sudah terangkan. Ini kerana pengetahuan orang pada masa itu hanya luaran saja dengan apa yang mereka dengar. Lihat, mereka mendengar dalam ayat yang ke-8, mereka datang berduyun-duyun kerana mendengar segala sesuatu yang telah dilakukannya. Mereka hanya mengenal Yesus melalui apa yang mereka dengar, bukan mengenal Yesus secara pribadi. Begitu juga Yesus melarang mereka untuk berdiam kerana kesaksian roh-roh jahat itu bukan
Tuhan tidak perlukan kesaksian roh-roh jahat. Tuhan memanggil kita untuk bersaksi baginya apabila kita diselamatkan. Tetapi kesaksian daripada roh-roh jahat itu tidak diperlukan. Dan yang ketiga ialah the full extent of pelayanan Yesus bukan hanya dari segi mengajar, bukan hanya datang, tetapi Yesus datang untuk mati dan juga bangkit semula. Itu pelayanan Yesus sepenuhnya. Jadi itu belum lagi berlaku. Jadi orang belum betul-betul mengenali siapa Yesus yang sebenarnya, walaupun istilah yang mereka gunakan ialah anak Allah. Dan di sini kita melihat kebenaran itu sangat-sangat penting bagi Yesus. Oleh itu saya katakan kasih dan kebenaran itu sangat penting dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita harus menyembuhkan orang, kita harus melayani orang. Tetapi tidak boleh hanya kasih saja, perlu ada kebenaran. We must tell them the truth. Kita kena beritahu mereka tentang kebenaran tentang Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya kebenaran. Kita hanya kebenaran doktrin-doktrin teologi, itu sangat penting. Tetapi kalau tanpa kasih, ianya tidak seimbang. Jadi kasih dan kebenaran harus menjadi satu. Dan inilah 4 perkara ataupun 4 prinsip pelayanan yang saya perhatikan di dalam pelayanan Yesus, dan banyak lagi yang saya boleh kongsikan. Tetapi 4 ini melalui ayat yang kita baru baca. Yang pertama ialah harus bijaksana dalam memilih isu. Jangan memperbesarkan isu yang kecil. Walaupun isu itu penting, tetapi yang lebih penting ialah salib Yesus. Yang kedua ialah jangan mencari populariti. Jangan melakukan pelayanan semata-mata untuk mencari populariti. Dan yang ketiga, kita harus melakukan kerja penyembuhan. Bukan hanya secara fizikal, tetapi secara emosi dan juga rohani. Dan yang keempat, ialah kita harus melayani dengan kasih dan kebenaran. Ini yang saya belajar tentang pelayanan daripada Yesus Kristus.